Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan daripada tafsir surah Hawamim, sambungan kita pada surah Fussilat, iaitu pada ayat yang ke-29 daripada surah Fussilat. Ayat yang ke-25 sampai 29 ni ialah bahagian ke-6 surah Fussilat, iaitu Allah Ta'ala menceritakan tentang diberikan qarin yang jahat kepada mereka-mereka yang menentang dan berpaling daripada ajaran wahyu. Dan insya-Allah sambung pada, kalau dalam mushaf 479, ayat paling bawah sekali, iaitu ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala alladhina kafaru rabbana arinal ladzaini adallana minal jinni wal ins naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Jadi kita tengok dalam terjemahan apa maksud dia. Allah Ta'ala sebut wa qala alladhina kafaru, dan orang-orang yang kafir berkata, Rabbana arinal ladzaini adallana minal jinni wal ins, perlihatkan kepada kami dua golongan yang telah menyesatkan kami daripada jin dan juga manusia. Naj'alhuma tahta aqdamina, kami letakkan mereka di bawah tapak kaki kami. Liyakuna minal asfalin, supaya mereka, dua golongan itu, jin dan manusia, menjadi golongan yang terkebawah dalam kehinaan. Ayat ni Allah Ta'ala cerita tentang keadaan golongan-golongan yang tidak terpimpin dengan wahyu. Ayat-ayat sebelum ni Tuhan cerita tentang ketua-ketua masyarakat. Kalau kita tengok pada ayat yang ke-26, 27 dan juga 28, bila mana Tuhan sebut wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal qur'an, itu ayat 26, dan berkata orang-orang kafir, jangan kamu dengar terhadap Al-Quran itu, walghaw fihi la'allakum taghlibun, dan buat bisinglah supaya kamu tidak terkalah dengan bunyi bacaan Al-Quran itu. Itu seruan daripada pihak atasan dalam kalangan musyrikin Mekah pada waktu itu, ataupun cakap-cakap golongan atasan. Sekarang ni Allah Ta'ala sebut pada ayat 29, ini ialah bunyi perkataan, dialog, percakapan golongan yang kedua yang menentang wahyu ni, iaitu golongan bawahan. Dalam ayat ini Allah Ta'ala mengingatkan kita bahawa bukan sahaja daripada kalangan pemimpin yang datang untuk menentang wahyu itu, tapi juga daripada golongan orang-orang biasa. Mereka itu mengikut sahaja kerana kurangnya ilmu. Mereka kurang ilmu itu
kerana malas belajar dan enggan belajar. Okey, ini ialah bunyi bercakap orang-orang yang menentang wahyu kumpulan kedua. Okey. Maka golongan ni perlu diberi perhatian. Lebih banyak berbanding golongan yang pertama, iaitu golongan pemimpin. Golongan ni lah yang perlu diberi dakwah secara khusus, sebab mereka terhalang daripada kenal kebenaran kerana tabiat mereka yang malas, yang hanya ada sikap ikut-ikut orang. Okay. Dalam tafsir kita tengok, dia sebut waqala alladhina kafaru, dan berkata orang-orang kafir yang ingkar itu. Allah Ta'ala umumkan, tak sebut bawahan ke atasan ke, kafir macam mana tak sebut. Okay. Dalam sebahagian tafsir, termasuklah tafsir Hamka Al-Azhar, dia sebut mereka yang menyeru selain daripada Allah, termasuk yang menyeru ruh para wali, menyeru malaikat, menyeru nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Semua ini digolongkan dalam golongan kafir juga, kerana mereka menyeru selain daripada Allah. Walaupun individu, orang, benda yang diseru tu ialah benda yang ada disebut dalam ajaran Tauhid. Sebab dalam Tauhid, dalam ajaran Islam, ada disebut tentang orang-orang saleh yang ada kemuliaan, yang ada karamah, yang kita panggil sebagai wali. Disebut juga para malaikat, disebut juga para nabi-nabi. Mereka-mereka ni ialah orang-orang yang bertauhid ataupun pihak yang benar. Tapi kewujudan mereka telah disalah ertikan sehingga dijadikan sebagai tempat untuk berdoa, untuk minta hajat juga. Jadi dalam sebahagian tafsir dia sebut, walaupun mereka itu mengenakan pakaian seperti pakaian orang agama, namun mereka tidak terlepas untuk disyirikkan. Mereka tu sendiri, maknanya Nabi dan juga orang-orang saleh pun tak terlepas untuk dijadikan sebagai seruan. Berhala juga. Walaupun ada sebahagian orang nampak berhala ni ialah jenis patung, jenis arca, lukisan, itu sebahagian pada sembahan. Termasuk sembahan ialah orang perseorangan. Okey. Ini adalah jenis kafir yang lain dengan mereka sebelum ini. Kerana mereka yang sebelum ini menyuruh supaya membuat bising apabila dibacakan ayat Al-Quran. Kafir dalam ayat ini, iaitu ayat 29 ni, ialah kafir pengikut. Mereka menjadi pak turut dengan apa sahaja yang dikatakan pada mereka. Mereka akan terus mengikut tanpa usul periksa. Okay. Mereka memang ramai dalam dunia. Ini yang disebut oleh Hamka. Mereka akan mengatakan, sesungguhnya guru kami telah mengatakan demikian, ataupun kiai ini telah menyebutkan demikian, ustaz ini telah menyebutkan demikian. Ini bunyi-bunyi dia lebih kuat. Okay. Ustaz itu kata ini adalah bid'ah hasanah, ustaz itu kata ini ialah perkara yang baik. Lalu dibawa hujah-hujah kosong ini, yang mana Allah Ta'ala beri akal kepada mereka untuk mereka fikir, untuk mereka analisa akal mereka. Akhirnya mereka tak guna. Dan semasa mereka hidup di dunia ni, mereka hanya mengikut sahaja kata-kata orang. Orang yang mengajak pada kesesatan itu, bila mana dia pandai dalam berhujah, dia ada kesenian lidah dia dalam menyampaikan kesesatan, dia akan mengelabui dan menyamarkan golongan ini. Ini golongan bawahan. Okay. Seterusnya Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang sama, antara bunyi ataupun kata-kata orang kafir kategori bawahan ni, Rabbana arinal ladzaini adallana minal jinni wal ins. Wahai Tuhan kami, tunjukkan pada kami dua puak yang menyesatkan kami daripada kalangan jin dan manusia. Yang berkata dalam ayat ini ialah murid-murid yang mengikut, yang belajar daripada guru-guru mereka yang telah mengajar ajaran yang salah. Kerana sikap yang suka mengikut sahaja kata-kata pemimpin, guru mereka, tanpa membuat kerja lebih sikit untuk faham wahyu atau apa semua, jadi keluar perkataan ni daripada mulut mereka. Kerana mereka malas berfikir. Tetapi disebabkan mereka telah terikut, terpedaya, minat terhadap ajaran salah guru tersebut, pemimpin tersebut, maka mereka telah memberikan jiwa mereka untuk bulat-bulat ikut apa yang disampaikan oleh guru mereka. Okay. Ayat ni ialah nak cerita pada kita tentang keadaan dalam neraka. Ni bunyi ni dalam neraka dah. Arinal ladzaini adallana. Wahai Tuhan, ni dah duduk dalam neraka dah. Tunjukkan pada kami
tunjukkan pada kami dua golongan yang menyesatkan kami daripada kalangan jin dan juga manusia. Sekarang mereka sudah masuk neraka. Mereka marah yang teramat sangat. Mereka ingin melihat siapa yang menyesatkan mereka sehingga duduk dalam neraka ni. Dan mereka telah mengagak tidak lebih daripada dua puak, iaitu jin dan manusia. Jadi dia orang minta, waktu dah kena azab, dah tahu keputusan masuk neraka ni, kami nak tengok mereka. Tolong bawakan kepada kami. Kami nak letak dia di bawah tapak kaki kami. Maknanya kami nak pijak dia orang. Kami nak, orang kata apa, nak belasah dia orang ni. Dengan sebab dia orang ni lah kita masuk neraka ni. Okey. Daripada golongan-golongan inilah kita tengok kerugian berlaku. Okey. Sini dia bawa. Okey. Daripada golongan jin, ianya boleh jadi syaitan-syaitan yang banyak yang menyeru ke dalam hati manusia. Manakala daripada golongan manusia pula, ketua-ketua mereka yang boleh jadi guru-guru mereka yang dianggap orang alim, ustaz mereka yang mengajar ajaran-ajaran yang salah, pemimpin-pemimpin mereka yang terkenal di dunia dulu, yang mana mereka telah memberi kepercayaan yang tinggi pada guru mereka, yang mana mereka telah ikut semata-mata, maka itulah dua golongan tersebut. Okey, dengan sebab tak buka minda, iman mereka itu ialah iman yang sempit, tak mau belajar Quran, ikut kata-kata pemimpin. Pemimpin kata jangan dengar Quran, dia orang pun tak dengar. Orang kata bahaya baca Quran seorang-seorang, baik tak baca pada baca, dengar, percaya, pegang yang tu. Akhirnya di akhirat bawa perasan benda tu salah. Benda tu salah. Okay. Ini sangat bahaya. Sebab apa? Sebab mereka yang mengikut sudah pasti mengamalkan apa yang disampaikan. Maknanya mereka telah memberi tenaga untuk buat benda salah. Ada orang dia tak ikut kesesatan, dia buat mungkar. Mungkar tu pun tak betul juga. Tapi waktu dia buat, dia tahu benda tu tak betul. Dan dia dah boleh agak, dia mesti dilemparkan dalam neraka. Orang yang terlibat dengan mungkar. Yang ni bahaya sebab yang mengikut mempercayai dia orang tak akan dilempar dalam neraka. Habis hayat mereka, mati mereka baru tahu. Rupa-rupanya yang kita ikut dulu salah. Lepas tu tak nampak muka ketua yang bawa tu. Sebab ketua yang bawa tu duduk tempat lain, duduk tempat yang lagi dahsyat. Jadi dia orang minta pada Tuhan, tunjukkan pada kami mana dulu orang-orang yang telah ajar pada kami ni benda-benda yang tak betul, untuk kami letak mereka di bawah tapak kaki kami, untuk kami pijak dia orang. Tapi penyesalan di akhirat tak beri apa-apa manfaat pun. Badan dah letih di dunia, buat macam-macam, habis duit, bagi macam-macam. Kita tengok kelompok-kelompok ajaran sesat, orang yang terlibat. Bila mana orang pengikut tu dia minat pada ajaran sesat tu, dia menjiwai, dia tenang dengan ajaran sesat tu, dia bagi segala benda. Sebab tu kita akan tengok ada sebahagian pengikut ajaran sesat bukan setakat bagi diri, bagi segala apa yang ada dalam kehidupan dia. Bagi duit, ada yang bagi isteri pun sanggup ceraikan, bagi anak-anak, bagi semua sekali pada guru dia. Jadi itu benda yang berlaku, yang diceritakan oleh Al-Quran tentang keadaan manusia. Sebab dia nak kait dengan ayat yang ke-25, wa qayyadna lahum qurana. Kami hadiahkan, kami tampalkan. Qayyadna tu maksudnya kami jadikan dekat dengan orang yang berpaling daripada wahyu ni satu qarin. Qarin tu daripada jin dan manusia, ataupun tabiat buruk, tabiat syaitan yang telah ada dalam diri satu orang tu. Itu juga disebut sebagai qarin. Kita dah bahas minggu lepas. Okey. Maknanya nak sebut pada kita sini dua kerugian. Satu, pemimpin kepada kesesatan, penyeru pada kesesatan. Yang kedua, pengikut kepada kesesatan yang masih lagi sama. Sebab tu bila mana ada seruan-seruan yang pelik, seruan-seruan yang semacam, kita kena berhati-hati. Baru ni kecoh bila mana ada satu orang tokoh daripada seberang, bukan daripada tempat kita, dia kata kalau ikut Quran dan hadis ni wajib sesat. Dia kata wajib sesat. Okay. Perkataan dia macam-macam orang takwil. Ada yang kata orang awam tak ada ilmu asas, kalau ikut Quran hadis by literal boleh dia sesat. Ada betul juga. Dia tak ada ilmu alat nak faham Quran hadis, nak faham macam-macam. Kalau dia go to the text, terus pergi pada teks dan dia beramal, maka benda tu akan berlaku, orang kata apa, gelong dia punya cara pengamalan dia.
Saya pernah beri contoh banyak kali di sini. Dengan sebab satu orang dia mungkin minat hadis, dia baca terjemahan je. Dia tak baca ilmu fiqh hadis, dia tak baca. Tiba-tiba dia jumpa hadis yang semacam, tiba-tiba dia nak beramal. Contoh hadis yang saya pernah sebut, Salim Maula Abi Huzaifah, yang pernah dipersoalkan oleh isteri Abu Huzaifah sebab dia ni kerap masuk dalam rumah. Dia tu bekas hamba kepada Abu Huzaifah. Jadi isteri dia rasa tak selesa dengan Salim ni. Dulu hamba, sekarang dah tak hamba dah. Jadi selalu masuk rumah dia jadi macam tak selesa sebab dia perempuan, yang ni lelaki. Jadi tanya Nabi, ya Rasulullah, macam mana aku ni nak bagi selesa lah aku dengan Salim ni. Ada sebahagian riwayat mengatakan Nabi suruh dia susukan Salim tu, walaupun Salim tu dah besar panjang tu. Bagi jadi anak susuan. Okay. Kalau orang baca hadis tu dengan tanpa ada ilmu fiqh langsung, tiba-tiba dia kata, oh boleh anak susuan umur 20 pun, dia amal. Yang tu kalau nak balik pada kata-kata tu tadi, wajib sesat tu, boleh lah kita kata, boleh. Okay. Tapi kebanyakan video dia bukan macam tu yang dia maksudkan. Dia tapau semua orang yang faham Quran dengan kefahaman yang tak sealiran dengan dia. Tiba-tiba dia kata orang ni faham Quran secara tekstual, padahal orang faham tak sealiran dengan dia. Orang ambil fahaman orang lain, bukan orang buat faham sendiri. Okay. Jadi kata-kata yang macam ni, dia ada dua keadaan. Satu keadaan yang bersifat amaran, satu keadaan yang bersifat kesamaran. Dia beri amaran bagus bagi orang awam yang tak ada ilmu alat, tak reti bahasa Arab, jangan cepat-cepat lagi. Tapi tak boleh dengan alasan tak belajar bahasa Arab apa semua tu, kita tinggalkan kelas-kelas tafsir. Tak boleh. Belajarlah. Okay. Upgrade lah diri tu. Okay. Dalam masa yang sama, kata-kata tu boleh menjadi kesamaran ataupun kita panggil sebagai syubhat. Sehingga orang yang memang dah malas belajar, dia gunakan alasan tu, kalau macam tu kita ikut je lah. Ustaz ni kata macam tu, kita ikut. Datang apa saja maklumat kita tak petikai. Dia menyebabkan otak orang yang mendengar tu jadi beku. Dia tak boleh buka dah. Dengan sebab kaedah jangan petikai, jangan persoal. Yang datang memberikan pengajaran itu pasti tahu isi pengajaran dia dan tak silap. Itu orang kata apa? Part yang kedua ataupun kesan yang kedua. Okay. Jadi dalam ayat ni Tuhan beritahu kepada kita, orang yang mendengar bertanggungjawab menganalisis apa yang dia dengar. Sebab takut apa yang dia dengar itu bukanlah ilmu, tapi ianya ialah propaganda, cerita panas nak bagi kecemah orang ya. Jadi itu yang nak disebutkan oleh Allah Azza wa Jal daripada ayat 25 sampai ayat 29, bahagian yang ke-6 surah Fussilat ni. Kalau tak kena gaya dengar propaganda orang, Tuhan jadikan propaganda tu makin tebal, makin banyak orang beri pada kita bisikan-bisikan tak betul. Akhirnya kita jauh pada wahyu. Akhirnya kita pun dah tertukar. Yang mana satu sunnah, yang mana satu bid'ah, yang mana satu syirik, yang mana satu tauhid, dah tertukar habis. Yang syirik pun disebut sebagai tauhid, yang tak boleh toleran pun diberi toleransi, yang khilaf muktabar dikatakan tak khilaf, yang tak khilaf dikatakan khilaf. Itu antara sebab layan kata-kata yang macam ni. Hanya stick. Maknanya kalau satu orang dia dengar sesuatu, dia ada rasa nak persoal, itu ialah benda yang bagus. Sebab tu jangan bunuh rasa bertanya bila mana ada dalam diri kita. Kalau jumpa orang, ustaz, pengajar yang dia tak boleh jawab, dia bunuh pertanyaan itu tanda dia tak tanggungjawab. Kalau dia tak boleh jawab, dia boleh hold dulu jawapan tu, ataupun dia bagi cadangan, tanya orang lain. Tapi jangan dia bunuh lalu dia tutup perasaan nak bertanya tu dengan dia mengatakan yang tanya macam ni biasanya golongan macam ni, yang tanya macam ni tak lama nanti nak belagak jadi imam mujtahid lah tu. Yang tu tak kena. Yang tu tak betul. Okay. Seterusnya kita pergi ke bahagian yang ketujuh surah Fussilat ni. Bahagian ketujuh ayat 30 sampailah ayat yang ke-36. Okay. Iaitu Allah Azza wa Jal ajar pada kita cara berdakwah
kepada golongan yang pada ayat 29 tadi, iaitu golongan bawahan yang tak nak buka minda. Macam mana nak dakwah pada mereka? Okay. Ayat yang ke-30 muka surat 480 dalam mushaf, Allah Ta'ala sebut, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Okay. Ayat ni Tuhan ajar pada kita beberapa perkara. Okay. Yang pertama, Allah Ta'ala beritahu pada ayat ni, kita tengok terjemahan ayat dulu. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang menegaskan keyakinan dengan berkata Tuhan kami adalah Allah. Summa istaqamu, kemudian mereka tetap teguh di atas jalan yang betul, konsisten di atas jalan ni. Tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turunlah malaikat kepada mereka dari semasa ke semasa. Tufidul istimrar. Bila mana kita tengok ayat ni, tatanazzal itu ialah fi'il mudhari', tufidul istimrar, memberi maksud berterusan, continuously malaikat akan turun. Dan malaikat itu buat apa? Tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun dari semasa ke semasa kepada mereka para malaikat dengan cara memberi ilham. Bukan malaikat turun dengan wajah dia, bukan malaikat turun menyerupai orang. Mungkin boleh jadi sebahagian orang berlaku benda tu. Okay. Cuma dalam kurungan sebahagian terjemahan dia letak malaikat tu turun dengan memberi ilham. Yang ayat 25, syaitan datang beri bisikan. Yang ni orang yang nak teguh istiqamah di atas iman, malaikat akan turun memberi ilham. Jadi ada dua beza. Golongan yang nak berpaling pada Quran, nak kekal dengan kesesatan, dapat qarin yang jahat, bagi pekat kejahatannya. Golongan yang nak pada kebaikan, Tuhan seimbangkan dengan datang malaikat memberi kepada mereka ilham kebaikan. Jangan bagi lemah semangat. Okay. Apa yang malaikat tu kata? Alla takhafu wa la tahzanu, jangan kamu bimbang daripada berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap kamu. Wa abshiru, dan jangan kamu berduka cita, dan terimalah berita gembira bahawa kamu akan beroleh syurga yang telah dijanjikan kepada kamu. Okay. Allah Ta'ala mulakan ayat nak cerita tentang dakwah ni dengan cerita ganjaran dulu. Siapa yang nak masuk dalam kumpulan ni, yang nak lawan golongan-golongan jahil yang tak nak buka minda tapi tetap ada semangat nak beritahu kebenaran, Tuhan nak beritahu pada dia, sekiranya dia participate, dia orang kata apa, join kumpulan ni, dia akan dapat keseimbangan ilham pada malaikat yang akan beri keteguhan. Dengan syarat qalu rabbunallah, dalam hati kemas dan kejap mengatakan kami beriman pada Allah. Tu yang pertama. Yang kedua, konsisten, tak cepat lemah semangat. Ini dua benda yang perlu ada pada satu orang pendakwah. Dia jangan lemah semangat, dia jangan terpengaruh dengan surrounding, dengan keadaan sekeliling. Okey, kita tengok. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata, iaitu berkata dengan lidah dan juga hati. Sebab kalau berkata dengan lidah sahaja itu adalah munafik. Lidah kena berkata seperti mana hati yang yakin. Untuk berkata itu kadang-kadang sukar kalau kita berada dalam kalangan orang yang tidak sama fikrah, cara fikir dengan kita. Tetapi Allah Ta'ala memuji mereka yang berani berkata dalam ayat ni. Okay. Ayat ni walaupun baca simple, innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami Allah, summa istaqamu, kemudian dia istiqamah ataupun konsisten. Kata dalam tafsir ni, termasuk dalam tafsir Azhar oleh Hamka pun, dia kata untuk berkata kadang-kadang sukar. Sebelum kena test dengan selepas kena test tak sama. Sebelum kita kena test tu kita rasa berani nak kata. Tapi bila mana kita duduk dalam situasi tu, waktu itulah kita teruji. Kita berani kata ataupun tidak. Sebab satu orang yang berani melafazkan sesuatu kebenaran di saat kebenaran itu samar, maka dia perlu membayar sesuatu, iaitu dia perlu membayar silap faham orang terhadap diri dia.
Ini benda yang kita kena tahu. Orang yang bawa kebenaran, dia harus sabar dengan silap faham orang terhadap diri dia, dan tak tahu berapa lama masa silap faham itu akan kekal sehingga silap faham tu bertukar menjadi fakta balik. Macam mana zaman Nabi? Nabi nak bawa, nak cerita berhala tu batil, berhala tu batil. Yang kamu duk sembah sekeliling Kaabah tu, yang kamu dewa-dewakan tu, itu semua batil. Bila orang cakap benda tu batil? Selepas 400, 500 tahun benda tu menjadi amalan harian, dah jadi darah daging dah. Maknanya generasi, kita katalah 100 tahun satu generasi, 5 generasi dah sembah berhala tu normal. Datang Nabi, Nabi kata batil. Waktu Nabi kata, Nabi betul, tapi Nabi dipandang tidak betul pada waktu itu. Dan Nabi kena sabar, bertahan untuk tempoh masa yang lama, untuk tengok tara mana orang-orang tu nak kekal dengan fakta yang salah itu, auta tu. Okay. Jadi ini benda yang kita tengok dalam ayat ni. Dia bukan mudah. Baca mudahlah, innal ladzina qalu, orang-orang yang kata. Tapi bila mana kita duduk dalam situasi itu, bukan mudah. Bila mana kita berhadapan dengan situasi itu, bukan mudah. Nak buat contoh banyaklah. Tambah-tambah kita di Perlis ni, banyak benda boleh buat contoh. Okay. Cuma nak katanya nak cerita benda betul. Okay. Bukan nak kata kita paling benar, tapi apa yang tersedia dalam nas macam ni. Dan kita pun tahu seorang Muslim yang baik, seorang Muslim yang nak jaga Islam dia mesti ada satu cara fikir. Dia nak beramal benda yang original. Dia tak nak beramal benda yang CP-CP ni, benda yang masih lagi ada perbincangan, betul tak betul, betul tak betul. Ada dua pilihan. Satu benda confirm betul, satu lagi benda yang betul tak betul, masih lagi dalam perbincangan. Kena tak kena? Okay. Dah ada dua pilihan, tiba-tiba nak pergi pilih yang CP-CP, nak tinggal yang confirm dah. Seorang Muslim yang baik, dia dah tahu dah benda tu confirm, dia ambil yang confirm lah. Dia tak akan ambil yang CP-CP. Sebab dalam urusan keduniaan, benda yang tak jelas dengan benda yang jelas, kita akan ambil benda jelas. Kita akan ambil benda yang clear. Sebab itu lebih mudah. Ada apa-apa isu lepas pada tu, kita nak clarify balik, kita nak persah balik, senang. Sebab benda tu dah ada, benda tu dah jelas. Okay. Jadi bila mana satu orang tu dia terbabit dalam bab ni, maka dia tahulah pahit maunya, ranjaunya dia untuk dia cerita kebenaran. Okay. Kemudian kita tengok Allah Ta'ala sebut summastaqamu, kemudian dia tetap dengan kepercayaan itu. Mengucap syahadah mudah sahaja, tetapi untuk tetap mengamalkannya, untuk tetap berdiri di atasnya adalah susah. Ada sahaja yang menghalang, mungkin keluarga yang menghalang, masyarakat yang menghalang, bahkan macam-macam lagi yang menghalang kita daripada tetap di atas iman. Umar Al-Khattab mengatakan maksud istiqamah adalah taat kepada perintah Allah dan meninggalkan larangannya, dan tidak mencari alasan untuk mengelak, untuk melakukan larangannya. Itu definisi istiqamah daripada Umar Al-Khattab. Maksudnya, janganlah mengatakan kita beriman tetapi tidak menjalankan kewajipan dalam agama. Ada manusia yang mencari ruang untuk mengelakkan diri daripada ketaatan, ataupun cari ruang untuk bermudah-mudah pada larangan. Tuhan dah larang jelas, tapi nak juga cari celah yang boleh buat sikit larangan tu. Dan manusia memang dia ada minat macam tu. Manusia dia ada kecenderungan yang berbagai-bagai. Ini adalah kerja syaitan. Kerana syaitan tidak akan membiarkan manusia begitu sahaja. Akan sentiasa mengganggu manusia, membisikkan perkara yang tidak baik pada manusia supaya manusia tertewas. Maka harus ada usaha yang gigih untuk terus berpegang dengannya. Okay. Dalam sebahagian tafsir, dia berikan penjelasan perkataan istiqamah tu. Lafaz istaqamu datang daripada perkataan qiyam, qama yaqumu, iaitu sesuatu yang bermaksud berdiri tegak. Ini adalah isyarat seorang yang telah bangun berdiri setelah lama tidur. Sebahagian tafsir sebut macam tu. Orang yang istiqamah ni orang yang dah bangkit, dah sedar dah. Dan bila mana dia bangkit, dia tahu pahit maung berurusan dengan orang yang masih tidur ni.
Nak bagi bangkit semua orang bukan senang. Sebab tak semua orang faham. Dan kadang-kadang orang tu waktu dia tidur, dia sedang mengelamun dengan mimpi yang dia sedang nikmati dalam tidur dia. Jadi nak bagi bangkit bukan mudah lah. Okay. Dan untuk berdiri, tetap berdiri walaupun apa terjadi, ianya bukan perkara yang senang. Kita tetap akan kata Allah Ta'ala itu Tuhan kita dan tidak ada lagi ilah-ilah yang lain. Tetap ataupun istiqamah itu bukan sahaja untuk diamalkan, tapi untuk disebarkan. Yang ni berat ni. Sebab istiqamah ni kita kena sebarkan. Sebab tu ada satu hadis yang terkenal, banyak syawahid hadis ni, hadis tentang ghuraba. Bila mana Nabi sebut tuba lil ghuraba, beruntunglah golongan-golongan yang disebut sebagai ghuraba. Ghuraba dengan maksud golongan-golongan yang pelik, lawan arus di setiap zaman. Maka Nabi pun ditanya oleh para sahabat, wamal ghuraba? Ghuraba tu siapa dia? Jawab Nabi, ghuraba itu as-salihun, mereka itu ialah orang-orang yang salih. Wa yuslihun, dan cuba untuk memperbaiki orang. Idza fasadin nas, dalam keadaan manusia tu dah rosak. Maknanya kalau orang saleh seorang diri, soleh saja tak ajak orang, tak lengkap lagi. Dia kena buat kerja seterusnya, iaitu ajak orang. Yang ajak orang ni yang perik ni. Ajak orang ke arah buat kebaikan, okey, tapi ajak orang kebiasaan yang salah, yang ni lagi perik. Sebab nak buktikan apa yang dibuat tu salah, ianya berat dan sukar. Sebab apa? Sebab nak tahu benda tu confirm salah di akhirat nanti baru tahu. Di akhirat nanti baru tahu. Tambah pula benda salah tu telah dijadikan sebagai kebiasaan ataupun sebagai ikhtiar, dan waktu dia ikhtiar cara salah, mujarab pula cara salah tu. Itu lagi penat. Ini yang berlaku pada musyrikin Mekah pada waktu ni. Bila mana dia orang berdoa pada berhala, dia orang dapat dan makbul apa yang dia orang minta pada berhala tu. Itu yang jadi problem. Waktu Nabi, orang kata apa, berhadapan dengan kekufuran ni, antara problem yang sangat besar untuk meyakinkan dia orang sembah berhala tu salah. Okey, tu yang pertama. Yang kedua, mereka counter balik, lawan balik Nabi. Mereka kata, di mana salah sembah berhala, sedangkan apa yang kami seru minta hajat waktu kami seru berhala tu semua dapat. Sukar untuk kita yakinkan orang-orang. Hatta kalau kita jumpa kawan-kawan yang non-Muslim, dia orang masuk kuil, keluar kuil, masuk macam-macam lah tempat ibadat dia orang, tiba-tiba dia orang beritahu sepanjang saya berdoa ni semua dapat. Tambah-tambah dia tengok pula orang Islam yang sakit, kata betul, kata benar, sakit tak baik-baik, sembahyangnya kuat. Benda ni akan menjadi timbang tara yang sangat sukar untuk dibuktikan. Agak sukar, bukan agak sukar, sangat sukar pun. Okay. Jadi surah Fussilat ni dia nak beri jawapan tentang benda tu. Sebab tu tak semua orang boleh teguh di atas jalan ini, sebab dia satu benda yang berat. Okay. Kemudian kita tengok lagi apa yang disebut pada bahagian seterusnya, tatanazzalu alaihimul malaikah. Ganjaran istiqamah, bila mana satu orang tu dia tak berganjar, orang kata apa pun dia tak peduli. Sebab Allah Azza wa Jal, dia tak bagi syarat kamu boleh masuk syurga selepas kamu kena Islamkan seluruh orang di negara tu, dan seluruh orang yang masuk Islam tu semua amal sama macam yang aku suruh, baru dapat masuk syurga. Tuhan hanya syaratkan pada kita cerita saja. Dia nak ikut tak nak ikut, bab lain. Sangat mudah lah kita tengok secara umumnya mudah, tapi perasaan nak lawan tu. Sebab tu ada ayat Quran turun suruh Nabi jangan fikir tentang orang tu nak terima tak nak terima, tapi tanggungjawab kena cerita. Jangan sembunyikan, jangan sembunyi, kamu kena cerita. Okay. Apa yang kamu akan dapat? Tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun para malaikat ke atasnya, iaitu para malaikat akan menyambutnya semasa dia mati. Ini sebahagian daripada tafsiran. Maknanya malaikat akan datang waktu orang yang istiqamah, waktu orang yang beriman nak tercabut, nak berpisahnya jasad dengan roh, waktu itulah malaikat akan datang menyambut dia. Allah Ta'ala memberi semangat, dan ayat ini disebut sebagai tasliyah kepada orang mukmin untuk sentiasa menjadi mukmin yang buat kerja.
Bukan mukmin yang seorang diri je mukmin. Ianya satu anugerah besar yang Allah Ta'ala beri kepada orang beriman, iaitu datangnya malaikat ketika mana akhir hayat dia. Ketika mana akhir hayat dia. Waktu dia dapat yang ni, dia tak kisah. Lepas pada dia mati tu, orang mandi ke jenazah dia, orang salat ke jenazah dia, tak ada kepentingan dah pada waktu tu. Kalau orang buat itu bagus. Cuma kalau dia mati di tempat yang tak ada orang nak peduli, orang biar dia macam bangkai binatang, tapi dia beriman, dia istiqamah. Tuan-tuan tengok dalam kisah perjuangan sebahagian para pendakwah, kita baca surah Yasin. Surah Yasin kan, rajulun min aqsal madinati rajulun ja'a rajulun min aqsal madinah. Datang satu orang lelaki daripada ujung kota selepas 3 orang rasul. 3 orang rasul dihantar ke bandar tu, kawasan tu tak jalan. Tiba-tiba datangnya daripada ujung kampung, beritahu, ikutlah 3 orang ni. Apa yang kamu duk lawan tu salah, ikut. Apa yang dia dapat? Lelaki tu, Quran tak mention nama, tapi riwayat Israiliyat kata Al-Habib nama dia. Tak tahulah Habib mana, tapi bukan Habib pada Hadramaut kot. Tapi riwayat kata dia Habib lah. Okey. Ada riwayat kata nama dia Al-Habib. Okey. Dia kena pijak sampai keluar isi perut dia, dia mati dalam keadaan yang sangat tragis. Tapi dia dapat syurga. Waktu tu tak ada orang mandi jenazah dia, tak ada orang solat kan, tak ada orang nak turun bagi liang lahat elok, tak ada apatah lagi nak pasang kepuk, nak pasang batu nisan, tak ada. Tapi dia dapat. Waktu tu malaikat turun. Bukan waktu pergi Mekah doa depan Kaabah saya nampak malaikat, bukan waktu tu. Ada orang baru ni buat cerita, pelakon bukan pelakon, penyanyi dia doa, dia cerita pula dalam tu. Ustaz tu pun lain macam. Ustaz yang kat tepi tu pun semangat lain macam. Okay. Dia kata, saya yakin yang saya nampak tu malaikat. Oh kacau. Tak kena lah. Ayat tu tak ada kena-mengena dengan kawan tu. Ayat ni. Okay. Ayat ni cerita tentang malaikat turun waktu orang tu nak mati. Kalau malaikat turun pun ilham, bukan malaikat turun by clearly turun. Tak. Okay, kita tengok apa dia sebut sini. Dikatakan seramai 500 malaikat akan sambut roh itu semasa masuk kubur. Ini biasa. Riwayat dalam tafsir Azhar ni, dia kadang-kadang datang juga riwayat-riwayat yang tak jelas ni. Profesor Hamka kadang-kadang dia tak jelaskan mana dia ambil yang ni. Itu normal lah. Bagi zaman keadaan waktu tu, internet tak ada, nak cari kitab pun payah. Sekurang-kurangnya dia dah bawa banyak riwayat yang betul. Memang orang yang cek balik tafsir Azhar ni akan jumpa beberapa riwayat yang salah kalimah ataupun makna hadis tu terpotong, tertinggal. Dalam ni dia sebut, dia katakan, dia pun sebut dikatakan, dia tak kata mesti, dikatakan datang 500 malaikat menyambut roh itu semasa masuk ke kubur. Kepada orang beriman, Allah akan berikan bantuan pada mereka. Semasa mereka hendak mati, Allah Ta'ala akan beri dia nampak beratus-ratus malaikat kepadanya. Apa yang akan malaikat katakan kepada mereka? Mereka akan memberikan kata-kata gembira kepada si mati kerana menenangkan mereka, dengan tujuan menenangkan mereka. Semoga kita mendapat anugerah seperti mana yang disebutkan dalam ayat ni. Okay. Daripada penggunaan kata tatanazzalu, tadi kita dah sebut tatanazzalu tu maksudnya continuously, itu pun ada sebabnya juga. Dalam perkataan ini ada 2 huruf ta, tatanazzalu. Dalam bahasa Arab, apabila ada penambahan huruf, ia menambah makna. Jadi perkataan tatanazzalu bukan hanya turun sahaja, ia bermaksud turun banyak kali, beberapa kali. Kerana ramainya penurunan malaikat kepada orang yang telah mati. Kerana yang mati itu ialah orang yang beriman dan istiqamah. Ada juga yang mengatakan ianya bermaksud turunnya malaikat itu ketika mana dia hidup, iaitu malaikat itu turun memberi bantuan semangat berupa ilham kepadanya. Maknanya datang, tiba-tiba dia tu kita nampak. Sebab tu kita tengok orang-orang yang berdakwah yang betul-betul konsisten dakwah. Kalau kita duduk tempat dia, kita rasa kita jatuh teruk. Dia kena hentam, dia kena konspirasi. Kita tak larat tengok apa dia buat. Tapi dia boleh buat. Walaupun kita tengok family dia tak membantu, pasangan hidupnya mungkin kadang-kadang sebahagiannya tak membantu. Kalau ada yang membantu tu, ada juga sebahagian yang membantu. Cuma nak katanya, ada orang tengok cerita di sebalik tabir kehidupan dia tu taklah berapa seronok sangat. Okay. Tapi dia dapat kekuatan tu kerana datangnya ilham-ilham yang baik daripada para malaikat.
Okay. Oleh itu, ada beberapa pandangan tentang ayat ini. Ibnu Abbas mengatakan malaikat yang turun itu hanya ketika mana hampirnya seseorang yang beriman itu kepada kematian. Qatadah berpendapat ianya semasa orang mukmin itu dibangkitkan daripada kubur untuk kebangkitan di padang mahsyar. Waqi' bin Jarrah mengatakan ia terjadi pada 3 waktu. Semasa mati, semasa di dalam kubur alam barzakh, dan semasa dibangkitkan. Abu Hayyan, penulis kitab tafsir yang terkenal, mengatakan malaikat itu sentiasa turun kepada orang mukmin semasa hidupnya baik, ataupun semasa hampir matinya, ataupun semasa dalam kuburnya, dan juga kebangkitannya. Jadi Abu Hayyan dalam Bahrul Muhit, dia tulis ataupun dia beri pandangan yang lebih jelas lagi. Dia kata waktu hidup pun dah berlaku turunnya malaikat tu. Malaikat tu kata apa? Allah takhafu, jangan kamu takut. Inilah kata-kata malaikat itu. Jangan kamu takut tentang apa yang kamu hadapi di hadapan nanti. Jangan kamu takut untuk hadapi akhirat yang telah bermula untuk kamu. Ini sebahagian tafsiran. Okay. Malaikat-malaikat itu akan berkata lagi, jangan takut dan jangan bimbang. Duduklah kamu di sini, iaitu di alam barzakh. Biar kami yang menemankan kamu menjawab soalan mungkar dan nakir. Ini sebahagian tafsiran mengatakan macam tu. Maknanya yang akan bantu ialah para malaikat juga. Para malaikat akan bantu si mati itu untuk jawab soalan-soalan dalam kubur. Wala tahzanu, dan jangan kamu bersedih. Jangan bimbang dan sedih akan apa yang kamu tinggalkan di rumah di dunia. Jangan ingat lagi pasal harta-harta yang ditinggalkan. Sebab orang yang beriman, orang yang istiqamah, dia tak perlu bimbang. Anak-anak dia ni doakan tak dia selama mana dia duduk dalam barzah ni. Tak perlu bimbang. Sebab dia dah ada bekal yang cukup. Sebab tu, ini benda yang kita kena sedar. Sikap tidak bergantung kepada orang, bukan setakat dunia, hatta akhirat pun. Kita nak kita selamat hidup, kita lah yang kena pulun buat banyak ibadah. Kita jangan sakon pada orang. Kita jangan bagi kepada pihak lain. Akhirnya kita hidup atas dunia berfoyo-foyo ni. Okay. Wa abshiru bil jannah, dan terimalah keputusan akhir di atas apa yang kamu buat, iaitu syurga. Dan balasan yang paling terbaik berbanding semua balasan ialah syurga. Ila kuntum tu'adun, sehinggalah itu dijanjikan kepada kamu dahulu. Maknanya ini ialah benda-benda yang dijanjikan kepada kamu terdahulu. Okay. Ayat 31, dalam masa yang ada ni kita bahas lagi. Ayat 31 Allah Ta'ala sebut, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadda'un. Maksud dia, kamilah penolong-penolong kamu dalam kehidupan dunia dan juga dalam kehidupan akhirat. Dan kamu akan beroleh pada hari akhirat apa yang diingini oleh nafsu kamu, serta kamu akan beroleh pada hari itu apa yang kamu cita-citakan untuk mendapatkannya. Dalam tafsir disebut, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya. Ini adalah kata-kata para malaikat yang menyambut ahli syurga. Lafaz awliyaukum datang daripada kata asalnya ialah waliyun. Wali adalah mereka yang kita boleh harapkan, yang kita boleh percaya, yang mahu membantu kita, yang rapat kepada kita. Mereka lah yang menjadi teman dan sahabat setia kepada orang mukmin semasa hidup di dunia. Ayat ini menguatkan lagi pendapat yang mengatakan bahawa malaikat juga berdamping dengan manusia semasa hidup di dunia lagi, bukan hanya semasa hendak mati dan selepas kematian. Ini yang disebut oleh Abu Hayyan dalam tafsir dia Bahrul Muhit. Mereka itulah yang menggerakkan kita daripada kelalaian, yang membisikkan kepada kita bisikan-bisikan kebaikan. Mereka jugalah yang memberikan kepada kita mimpi yang baik, ilham yang baik, dan memberi sokongan sehingga kita yakin. Dalam masa yang sama, syaitan yang ingin berbuat jahat terhalang kerana datangnya malaikat-malaikat ini. Okay. Jadi itu sebahagian pandangan yang disebutkan. Kemudian dalam ayat sama Tuhan kata, walakum fiha ma tashtahi anfusukum, dan bagi kamu dalam syurga apa yang kamu syahwatkan. Itu perkataan yang lebih baik untuk kita terjemah. Tashtahi ni apa yang dia nak, gelora yang dia sangat mahukan, kamu akan dapat. Okay. Benda yang kita sudah tahu ada dalam syurga dan kita nampak ada dalam syurga memang akan diberikan kepada kita. Itulah nikmat-nikmat yang tersedia ada dalam syurga dan tidak terkira banyaknya. Semuanya telah sedia ada dalam syurga. Semuanya telah sedia ada dalam syurga. Maknanya balasan syurga akan mengikut
kepada apa yang orang tu nak. Balasan-balasan umum yang diorang dapat, yang disebut dalam banyak ayat, dalam syurga dia orang akan dapat apa yang makanan-makanan yang lazat, pasangan-pasangan yang baik, tempat tinggal ataupun pakaian, semua benda tu dia orang akan dapat. Termasuklah dia orang akan dapat kebiasaan yang dia orang nak. Kebiasaan yang orang nak. Sebab tu kita tengok dalam satu hadis riwayat Abu Daud, ada satu orang Arabi, orang Arab pendalaman, datang tanya Nabi, "Ya Rasulullah, kami telah mendengar ayat-ayat Quran tentang syurga. Dan kami tengok dalam syurga ni banyak tumbuh-tumbuhan. Orang Madinah okeylah, dia orang kerja petani." Macam tu dia kata. Kami ni orang padang pasir, kerja suka ternak binatang. Dalam syurga nanti kalau nak ternak kambing, ternak lembu, ada tak? Soalan macam orang Melayu kita tanya, dalam syurga ada rokok tak? Okay. Soalan orang suka tanya. Okay. Itu cerita lain lah. Okay. Dalam syurga, arak ada, rokok lagi ada. Tapi bolehnya merokok dalam syurga tidak membolehkan anda merokok di sini. Sama je lah poin dia. Tetap sama juga. Maknanya arak ada dalam syurga kan. Arak haram sekarang. Okay. Orang nak pegang pandangan rokok tu makruh, saya tak tahulah. Okay. Cuma dengan mudarat yang ada tu memang jelas. Ianya ialah satu benda yang kita kata haram mengikut banyak fatwa negeri lah. Okay. Cuma nak sebutnya ialah satu orang dia nak syurga, dia akan dapat. Apa yang kebiasaan di dunia. Ada satu orang tokoh, Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Dia ada tulis satu kitab, nama dia Safahat min Sabril Ulama. Lembaran-lembaran kesabaran ulama fi ada'il ilmi wa tahsil, dalam menuntut ilmu dan mendapatkan ilmu. Dia ada cerita satu orang, nama dia Abil Iz Al-Hanafi. Kalau saya tak silap nama dia. Abil Iz Al-Hanafi ni dia lagi awal pada Abdullah bin Mubarak. Dia lagi awal pada Abdullah bin Mubarak. Kalau tak silap, dia punya kata apa? Senggang waktu dia. Okay. Dia satu orang ulama yang konsisten dengan ilmu, tak kahwin, dengan sebab berikan seluruh hidup untuk ilmu. Seluruh hidup dia untuk ilmu. Okay. Dan dia selalu mohon pada Tuhan untuk dapat syurga. Syurga tu dipenuhi dengan kitab-kitab sahaja. Dia nak jadi researcher dalam syurga. Ada sebahagian riwayat ni disebut oleh Ibnu Jauzi dalam Sifatus Safwah. Ibnu Jauzi kata ada satu orang tokoh ulama mimpi jumpa dia, tengok tempat tu elok, jumpa ulama tadi Abil Iz Al-Hanafi. Dalam tempat tu ada rak buku yang sangat banyak, dia duduk sibuk belek buku ni. Lepas tu jumpa dia dalam mimpi. Dia kata kepada ulama tu, saya tak ingat ulama mana yang tu, cuma benda tu ada dalam Sifatus Safwah. Dia kata setiap apa yang aku minta di dunia dulu, Allah Ta'ala beri. Apa yang aku minta di dunia dulu, Allah Ta'ala beri pada aku. Tapi ni mimpi lah. Dia bukan satu sandaran yang kuat sangat pun. Okay. Cuma nak katanya satu orang yang dia nak apa yang dia nak di dunia, dia akan dapat. Sebab tu saya ada jumpa satu orang, dia ahli akademik, duduk di universiti, tak kahwin, dah tua dah pun, doktor lah. Okay, doktor PhD. Okay. Orang duk cerita pada dia convert, dia daripada agama lain masuk Islam. Orang cerita pada dia, doktor masuk Islam ni apa semua, syurga ada. Orang pun cerita syurga ni ada bidadari ni sekian cantik. Dia tak layan pun. Dia kata saya sebenarnya kalau masuk syurga, saya bukan nak sangat bidadari tu. Saya boleh buat marking paper semua ni, saya nak benda tu. Okay. Dia dapat lah benda tu. Cuma saya nak katanya, orang dia promote syurga, dia promote atas dasar syahwat dia. Okay. Yang ni nak benda lain, dia akan dapat benda yang dia nak. Kita beri lalu azan tu. Okay. Kita sambung sikit penutup kepada ayat yang ke-31 ni. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Apa yang kamu inginkan, keinginan kamu dalam syurga kamu akan dapat. Walakum fiha ma tad'un, dan bagi kamu di dalamnya apa sahaja yang kamu minta, iaitu benda-benda yang kita tidak tahu pun ianya ada, akan ada dalam syurga, akan ditunjukkan kepada ahli syurga. Benda-benda yang dia tidak tahu wujud ataupun tidak dahulu, maknanya apa saja keinginannya.
Ini pun ada dalam syurga, bahkan lebih banyak lagi kerana pengetahuan kita tentang alam ini amatlah sedikit. Okay. Jadi kesimpulan akhir je nak beritahu sini ialah kepada mereka yang tegar di atas kebenaran, jangan rasa lemah, jangan rasa down, jangan rasa jatuh, terduduk bila mana anda dihentak. Kerana inilah janji-janji yang Tuhan beri. Dan saya tengoklah, ni pengamatan luar daripada ayat Quran. Orang-orang yang tegar di atas kebenaran, tak ada lah sampai kena hina, sampai jatuh teruk sangat, tak ada. Dan tak ada lah kita tengok dia terhalang daripada nikmat dunia tu sampai kuruh kering, tak cukup makan, tak ada. Melainkan dia dapat seperti mana, bahkan kadang-kadang yang melawannya pun tak dapat seperti mana yang dia dapat. Jadi itu part yang kita kena sedar lah. Bukan nak kejar yang tu, itu bahagian pada keduniaan. Okay. Cuma nak katanya kita nak yang lebih besar. Cuma nak katanya sejarah penentangan orang terhadap pembawa kebenaran ini tidak menyebabkan yang menentang itu lebih popular daripada yang ditentang. Dunia hari ini orang nak populariti, tapi bukanlah kita nak kejar populariti tu. Tapi yakinlah orang yang bawa kebenaran, kalau tak masyhur waktu hidup pun, Tuhan akan masyhurkan pada waktu-waktu akan datang. Sebab Tuhan yang melihat dan merakam semua benda yang kita lakukan. Tinggal lagi ikhlas ataupun tidak, konsisten ataupun tidak, berani ataupun tidak di atas kebenaran, dan buatlah kerja itu sesuai seperti mana yang ditunjukkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Kita berhenti ayat yang ke-31. InsyaAllah kita akan sambung lagi, masih lagi pada bahagian ke-7, ayat 30 sampai 36 surah Fussilat. Kita akan sambung pada minggu seterusnya. Moga Allah Ta'ala beri pada kita rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.